شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أي إلى قرب يوم الدين أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق جدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويله وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله InsyaAllah malam ni kita bawa sikit tajuk masalah tentang berkaitan dengan korban lah, yang aulanya memandangkan mungkin ada setengah-setengah daripada kita tu nak buat korban. Ada mungkin kita tahu dah sikit sebanyak tentang korban, tapi tak jadi masalah kalau kita lagi tahkikkan pada masalah-masalah yang bila disilik dalam kitab-kitab ulama ni banyak masalah khilaf tentang korban tu sendiri. Yang berkaitan dengan rukun syaratnya, bermula daripada pembelian, kerana ilmu ni penting, ilmu puakan ni penting. Sebagaimana sebut oleh Nabi SAW dalam satu riwayat khabar yang ada hadis itu disebut dalam kitab Matla'in Badrin karangan Syekh Daud Al-Fatani, sebut kata begini kurang bunyinya, man ta'allama baban minal ilmi la ya'mal bihi wa yu'allimahu ghairah kana khairan lah min khamsi mi'atin raka'atan ruki'aha. Dengan makna man ta'allama baban minal ilmi, siapa-siapa yang mempelajari baban satu bab bayang apa minal ilmi daripada ilmu, satu bab aja belajar. Dah. Sama ada bab tu kita tahu dah atau tak tahu, sebab dia kaedah ilmu ni ulama sebut takarrara, wa idza takarrara taqarrara, wa iza taqarrara tahaqqaqa, wa iza tahaqqaqa tadaqqaqa. Itu kaedah ilmu ni. Berulang-ulang, kita berulang-ulang walaupun benda perkara tu kita tahu. Bila kita berulang-ulang benda yang kita tahu dah pun, maka kita semakin ingat masalah. Bila semakin ingat, kita semakin yakin dalam masalah tu. Bila kita semakin yakin pada suatu masalah hukum tu, kita semakin kejaklah dalam buat ibadat kita. Tak ada rasa was-was. Ada, bahkan kita boleh menyampaikan pula fatwa yang kita faham tu dengan yakin untuk orang lain. Belajar satu bab daripada ilmu berkaitan dengan hak rukun, hak syarat, hak wajib. La ya'mal bihi, supaya diamalkan dengan ilmu tu. Wa yu'allimahu ghairahu, dan diajarkan pula kepada orang lain. Belajar satu bab je, satu bab. Bab tu nak beramal dengan hak belajar satu bab tu. Kemudian ada dan mengajarkan juga satu bab tu bagi orang lain. Satu bab ya. Apatah lagi kita mengajarkan bagi anak isteri kita. Kita mengajarkan satu bab kepada anak isteri kita,
termasuk dalam mana dipanggil apa? Dipanggil takrib, iaitu takrib, kalimah yang diambil daripada tafa'ala taqarraba, yataqarrabu taqriban, makna menghampir diri. Menghampir diri taqriban. Samalah lebih kurang dengan kalimah qaraba yaqrabu qurbanan. Sebut kurban, kita kata nak buat kurban. Kurban tu asal kalimah Arab. Qurbanan, qaraba yaqrabu qurbanan. Apa makna kurban? Bahasa Arab sebut kurban. Melayu kita apa sebut? Kurban dengan makna nak menghampirkan diri kita kepada Allah Ta'ala dengan jalan takwa. Itu apa? Mengeluarkan daripada harta kita yang berbentuk haiwan sembelihan. Dengan cara nak hampir diri itu kita menyembelih. Itu maknanya buat satu perkara tu nak menghampir diri kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam suratul Hajj ayat 37, kata silap saya. Walan yanalallaha dima'uha luhumuha, walan yanalallahu luhumuha, jamak daripada lahmun. Jamak dia luhumuha wa dima'uha. Allah Ta'ala guna dengan lafaz lan. Kalau Rumi tulis LAN, lan. Bukan wayar lan tu, bukan wayar lan LAN, lan. Catok lidah naik langit, lan. Gitu. Bukan dengan la, lan. Ada tu faedah dia sebut gitu. Kalau Allah Ta'ala sebut la yanalallah luhumuha, dengan mana apa? Kalaulah kata kita buat lagu gini-gini tak cukup syarat, mana Allah Ta'ala buat tak terima, boleh jadi tak terima hari ni. Boleh jadi esok terima. Kalau esok tak terima, boleh jadi minggu depan Allah Ta'ala terima. Kalau Allah Ta'ala tak terima minggu depan, boleh jadi bulan depan. Kalau tak bulan depan, boleh jadi tahun depan. Kalau pakai kalimah la tu. Tapi bila sebut kata lan, sampai kiamat lah tu. Tak terima sampai kiamat. Sampai kiamat tak terima. Makna kenapa? La yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Tidak sampai kepada Allah oleh daging-daging dan juga darah-darahnya binatang ternakan hak kita buat korban tu. Dengan makna apa? Allah Ta'ala dia tak kira kita buat besar mana, banyak mana lembu tu, daging dia. Dan Allah Ta'ala tak kira juga banyak mana darah kita sembelih tu tubik. Kalau nak banding buat korban ayam dengan lembu, ada? Boleh ke korban ayam? Boleh buat korban ayam? Nanti kita cerita dah. Nak banding lembu dengan korban, lembu dengan ayam, banyak lembu, tapi Allah Ta'ala tak kira darah tu. Walakin yanaluhut taqwa minkum. Akan tetapi yang Allah Ta'ala kira tu buat atas dasar apa? Buat tu atas dasar apa? Buat tu atas dasar apa? Atas dasar takwa. Buat atas dasar takwa tu, ya, di sana Allah Ta'ala kira. Walaupun buat kata sekadar kita mampu, tapi buat atas dasar ya tu Allah Ta'ala kira. Dah. Sebab itulah hak afdalnya nak mencapai takwa kita ni, sebagaimana disebut ulama dalam kitab-kitab ulama, yang afdalnya bagi orang yang berkorban tu bahawa dia mensedekahkan segala bahagian hak dia korban, melainkan sunat bahawa dia makan sedikit daripada bahagian hati haiwan hak dikorban tu. Masyarakat kita hari ni lah saya tengok kebanyakannya, tidak nak kata siapa, buat korban bersungguh tapi nak sedekah daging tak bersungguh. Hak bersungguh mana? Pergi penuh peti sendiri, pergi buat penuh peti sendiri hak bersungguh. Lepas tu winya sedikit je. Itu pun nak melepaskan sedekah hak wajib tu. Sebab ada hak mustahik dia di situ, hak fuqara. Dia yang afdalnya ada korban-korban ni wi belaka. Kalau kata satu bagian tu, hati ada, bagi 7 hati, ambil makan sikit kan. Orang lain wi tu belaka pada mustahik dia. Tak ada simpan peti.
Kenapa? Korban-korban ni dia ada waktu dia. Dia tertentu dengan waktu dia. Tak siapa waktu tak jadi korban. Dia tak angin korban. Lepas tu kalau kata habis waktu dia 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, tak jadi. Nah, tak jadi. Lepas tu daripada segi pahala dia, Allah Ta'ala bukan kira pahala sedekah biasa. Macam kita sedekah biasa tak. Pahala dia tu banyaklah. Kalau dalam hadis sebut, besarlah ganjaran dia tu. Sebab tu nak mencapai takwa kena buat perkara yang afdal. Makna hak Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal. Apa dia? Hak Nabi buatnya. Makan sedikit bahagian daripada hati sunat tu. Orang milik korban tu. Tukar hak korban tu, dia makan sedikit sunat. Sunat bagi dia makan sedikit bahagian hati tu. Lepas tu yang lebih daripada daging tu, ya, sedekah belaka pada fuqara. Bukan buat penuh peti sendiri. Sebab apa? Kita sedekah tu sebab nak mencapai takwa. Kalau kita buat korban nak pernah peti sendiri, tak nanti tunggu masa korban. Masa ni pun boleh. Pakatlah ramai-ramai 7 orang. Mari nak pernah peti kita beli lembu seekor sebelah. Pernah peti buat stok sebulan, apa masalah? Tak. Sebab apa tayang korban baru nak pernah peti tayang korban ni nak buat amal ibadah, nak capai takwa. Ni kita pakat pernah peti. Jadi keluar kita daripada jalan takwa. Kenapa? Meninggalkan yang afdal. Daripada perbuatan amalan korban tu dah. Kana khairan lahu min khamsi mi'atin raka'atan ruki'aha. Terlebih baik tu adalah baginya tu terlebih baik baginya. Adalah terlebih baik baginya daripada khamsi mi'atin, daripada 500 rakaat, iaitu solatun nafilah, sembahyang sunat. Ruki'aha yang dirokokkannya, yang disembahyangkannya. Satu bab yang kita belajar. Satu bab kita belajar bab tentang hukum akan syarat wajib gapo. Kalau kata masalah korban ni ada syarat wajib dia. Ada rukun syarat dia, ada benda yang membatalkan dia, ada benda yang memakruhkan dia. Jadi korban-korban ni apa? Nak menghapir diri kepada Allah Ta'ala untuk mencapai takwa. Nak capai takwa kena buat berdasarkan kaedah-kaedah yang dituntut oleh syarak. Maka kita belajar satu bab ni terlebih baik daripada kita semayang sunat 500 rakaat. Lebih baik. Bosan ustaz duk mengajar benda apa sembayang sunat pokok 500 rakaat. Pokok banyak. Dah ada sembayang tu boleh dah. Tapi nak ayat dah. Satu bab terlebih baik. Bab ilmu. Untuk kita amalkan. Dah. Begitu juga asal Sayyidina Ali pun kata gitu. Sayyidina Ali sebut dah. Satu bab ta'allama baban minal ilmi. Mu belajar satu ilmu belajar. Dah. Belajar satu ilmu daripada bab tentang rukun syarat, satu-satu ibadat nak buat, ahabba ila, terlebih kasih kepada aku daripada 1000 rakaat yang aku sembahyangkan. Sayyidina Ali sebut gitu. Sebab tu ada warid dan satu khabar mengatakan Nabi sebut, sallallahu alaihi wasallam lebih kurang begini bunyinya. Ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Aku ni gedung ilmu. Aku ni gedung ilmu. Dan bermula Sayyidina Ali itu ialah pintunya gedung. Pintu gedung. Mana kasih sangat pada sahabat dengan ilmu ni. Lagi wa yu'allimu wa man ta'allama baban min al-ilmi la ya'mal bihi wa yu'allimu ghairahu kana khairan lah min alfin raka'atan ruki'ah. Sebut lagi satu. Siapa-siapa yang belajar satu bab daripada ilmu la ya'mal bihi wa yu'allimu ghairahu, supaya belajar tu supaya nak buat amal dengan dia. Macam kita malam ni sebut sikit tentang masalah korban. Kalau sempat sebab lain ni ada sopi cukup time isyak, kena berhenti dah. Kalau tak berhenti demo repot naik jabat agama kena sitas, surah tu tak boleh mayang. Jadi masalah pula kita. Ni ikut sopi dah.
Satu bab supaya diamalkan dengan dia. Wa yu'allimu ghairahu, dan nak ajarkan orang yang lain padanya, kana adalah baginya tu terlebih baik min alfin daripada 1000 rakaat ruki'ah yang disemayangkannya. Yang ni semayang sunat lah. Satu riwayat sebut terlebih baik daripada 500 rakaat. Satu riwayat sebut terlebih baik daripada 1000 rakaat. 1000 rakaat. Kita semayang buat amalan sunat. Ngaji dak? Tak alek. Ngaji bab-bab rukun-rukun, syarat-syarat tak ngaji, tak alek tu. Baik. Bila sebut gitu, saya buat mari sikit tentang afdal. Dalam kitab Al-Mursyid As-Salih fi Ahkami Zibah. Zibaij. Fi Ahkami Zibaij. Nak sebut tentang ni fasal yang ketiga, ambil fasal lalu lah. Nak sebuti kitab tak habis. Yakni ketahuilah bahawa segala perkara sunat pada sembelih itu amat banyak. Sembelih lembu tu banyak sunat-sunat dia. Setengah daripadanya ada bertakluk dengan sembelihan korban, bergantung dengan buat kerja korban. Dan setengah daripadanya ada bertakluk dengan sembelihan akikah. Dan setengah daripadanya ada bertakluk dengan sembelihan biasa. Lain. Sembelih korban lain, sembelih akikah lain. Ada. Setengah-setengah kita tu cakap, saya dengar ada ustaz mengajar. Ada ustaz mengajar. Orang tanya, mana? Ustaz, kita beli dah lembu korban. Pok kena langgar. Kena langgar pada hari itulah, hari sah. Hari sah sembelih. Kalau sembelih malam sah tak? Sah tak? Malam hari kita sembelih. Waktu Zulhijjah sah tak? Setengah mazhab Malik tak sah. Mazhab Malik syarat dia kena siang hari. Malam tak sah. Walaupun dia pada waktu kurban, tapi pergi sembelih malam. Dengan mana apa? Lepas jatuh matahari dah. Lepas tenggelam matahari maghrib dah. Siang tak ada, banyak sangat. Siapa malam? Kokah. Maghrib dah. Apa hari kita sembelih teko? Pakat-pakat uak siap pukul 12 beres tak ada belah-belah baluk kat daun kena kopi pada mazhab Malik tak sah. Syarat dia. Sembelih korban tu. Ada pun mazhab Syafi'i ni ada khilaf sikit. Yang mana yang kita dah amal sama sah. Ada khilaf banyak. Ini tengok ustaz ada lembu saya kena langgar ustaz. Molek kena langgar tu, terlepas kena langgar. Kok kena langgar tu duk kelepar lagi. Mana ustaz? Bismillah lalu niat korban sah tak? Sah. Dia syarat sembelih. Bila sebut kata korban, dia ada syarat sembelih. Dia syarat sembelih. Hendaklah haiwan itu di dalam hayat mustaqirah, dia panggil hayat mustaqirah. Apa dia hayat mustaqirah ni? Hayat mustaqirah ni mana roh duk dalam lagi. Makna kalau binatang tu peseng boleh cakap, dia boleh cakap. Kalau peseng boleh melihat, dia boleh melihat. Bukan dia duduk di harakat masbuhun dah. Pak, bila dia kena langgar, gelebak, dia duduk gelepar. Gelepar tu dia panggil apa tu? Gelepar tu dia panggil harakat masbuhun. Bukan duduk hayat mustaqirah dah. Sebagaimana gua ada lembu, tengok lembu kita sembelih. Krek sembelih. Tubik dah roh dia. Roh dia tubik dah. Hayat mustaqirah tak ada dah. Hak ada mana? Hak dia bergerak tu. Gelepar kadang setengah jam. Kadang boleh bangun koh lari lagi. Itu dia panggil apa? Harakat masbuhun. Jadi syarat sembelih haiwan sah tu kena ada hayat mustaqirah. Kalau sembelih binatang hak kena langgar gelepar. Gelepar mana? Gelepar hak lagu kita sembelih. Pas sembelih dia gelepar hak tu dia panggil gerak, itu gerak itirari. Sembelih tu tak sah dah. Makan tu makan. Sebab syarat sah sembelih ni kena ada hayat mustaqirah. Makna roh tak tubik lagi. Bukan sakaratul maut lagi. Ada pohon dia gerak kok tu. Itu gerak dia panggil harakat masbuhum. Tak sah dah. Tak sah dah sembelih.
Itu syarat dia. Tak macam manusia. Binatang ni nak sembelih dia ada dua. Kita ni ada sakaratul maut, ada sakaratul maut. Binatang tak. Satu dia panggil, kalau berkait dengan sembelih, dia panggil hayat mustaqirah. Dengan makna apa hayat mustaqirah ni? Sekira-kiranya dia mati tu dengan sebab kita sembelih. Ada pohon kena langgar, lepuh dia gelepor-gelepor. Kalau kita tak sembelih pun dia mati. Jadi kita pergi sembelih tu, dia mati bukan sebab kita sembelih. Dia mati sebab kena langgar. Itu tak sah. Lepas tu kalau makan. Pak jadi korban, tak jadilah korban. Tak kedai kata lambu pada waktu tu kena langgar, tak jadi. Sebab tu dia sebut dalam kitab ni, bila bertakluk dengan korban apa, dia royak. Dia royak apa secara ringkas. Dia royak apa? Asas sembelih korban dan sembelihan biasa tidak banyak beza, tak banyak. Kecuali pada bacaan bismillah. Kecuali pada bacaan bismillahirrahmanirrahim dan takbir. Allahu akbar. Itu je beza. Sembelih biasa dengan sembelih korban. Serta meniatkan untuk siapa korban itu dilakukan. Kena ada niat. Lepas tu sunat bagi laki-laki ni asal sunat. Sunat bagi laki-laki bahawa ia menyembelih sendiri akad binatang korbannya. Tu sunat. Sunat bagi orang lelaki ni dia sembelih sendiri. Apa walik kita ni seekor wakil dah. Wakil tu dia royak gini. Bila wakil nanti bawah dia royak dan dibahagikan akan dagingnya dengan sendiri. Walik gitu. Baik, leli kalau kita wakil pada orang sembelih, wakil suruh dia niat untuk kita. Tapi satu perkara lagi kita boleh buat apa? Sunat. Untuk mencapai takwa ni. Sebab Allah Ta'ala kira korban kita ni kira berdasarkan takwa. Makna kita boleh buat bahagi daging tu dengan sendiri dia. Tak ada orang bagi biar kita pergi sendiri. Pergi pusing cari untuk pakai pergi sendiri. Tu hak sunat ni. Lepas tu dua, disukai yang menyembelih binatang korban itu adalah orang yang berkorban. Hak tu aula. Yang aulanya hak tukang menyembelih binatang korban itu adalah orang yang berkorban. Sekalipun ia perempuan, royah setara tu, walaupun dia seorang perempuan, hak tu lebih aulanya, asal hukum itu aulanya. Tetapi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menghukumkan makruh bagi anak kecil dan perempuan yang sedang haid melaksanakan sembelihan ni. Ni dalam mazhab Syafi'i. Bagi budak-budak kecil hak mumayyiz. Dan perempuan haid tu Imam Nawawi sebut dalam kitab dia Majmu', iaitu makruh. Adapun bagi perempuan dan khunsa dan laki-laki yang lemah daripada menyembelih dengan sendirinya, yakni apa, perempuan ataupun khunsa ataupun laki-laki lemah tak nak sembelih, takut darah lah, mutah lah, macam-macam dah. Kadang-kadang gitu, bukan tak mau sembelih, nak buat yang aulah, nak buat yang afdal supaya mendapat takwa pada hari korban tu. Tapi tak boleh pasang orang tak serupa. Ustaz tak apalah, ustaz pula ekor main ke darah tak ada. Biasa dah. Setengah orang tak boleh ke darah. Bila tak boleh ke mana? Baik, sama ada kerana sakit atau lainnya lah. Tak boleh tu, lemah tu sebab sakit atau kerana tak boleh tengok darah sebagainya. Maka sunat, ni sunat. Sunat bagi mereka itu mewakilkan, wakil, dengar nak wakil kepada orang jenis lagu mana? Mewakilkan kepada orang lain pada menyembelih korbannya, tetapi mereka itu tetap sunat membahagikan akan daging korban itu dengan sendirinya jika keadaan mereka berupaya dan mengizinkan. Dan yang terlebih afdal yang jadi wakil. Kita nak wakil ni, siapa yang lebih afdal nak wakil ni? Nak wakil siapa lebih afdal? Jangan kira pihak atas kepala ni. Pihak atas kepala jangan kira. Pakai pihak belakang ni. Boleh panggil ustaz belakang ni. Asalkan jubah apa pakai pihak ustaz belakang. Betul? Afdal mana? Dia kata, yang jadi wakilnya pada menyembelih korban itu ialah yang Islam lagi faqih. Lagi faqih pada bab korban. Nak tu. Jangan kau si kodang kita wakil ke orang. Dia faqih pada bab korban. Bila lagi faqih daripada jual beli lagi, jual beli. Kenapa?
Berkata fuqaha Asy-Syafi'iyah, iaitu pada perkataan yang sahih. Ni fuqaha. Faqih tu mufrad daripada fuqaha. Mana orang mahir sungguh alim tentang bab hukum akal rukun syarak ni. Hak kait dengan korban. Mula daripada mana? Jual beli lagi, jual beli. Tak ada unsur ghara, jual beli tak ada unsur ghara. Bila sebut kata ghara riba. Dah. Akad jual beli ke apa? Selesai molek. Ni berkata fuqaha Asy-Syafi'iyah pada perkataan yang sahih. Juga fuqaha Hanabilah, iaitu mazhab Hanbali. Dah. Jika seorang niat, dengar molek masalah ni. Jika seorang niat membeli binatang, niat beli binatang nak buat benda, ilahnya kerana berkorban. Beli seekor binatang niat kerana berkorban. Akan tetapi tidak berlapah dengan demikian. Tak berlapah dengan mana? Tak berlapah dengan mana? Dengan jual beli. Jual beli tak lapah. Kalau ni gitu, duit gitu, tak ada berlapah jual beli. Kebanyakan gitu. Apa jawab dia? Tiada jadi dengannya adhiyah. Tiada jadi dengannya adhiyah. Apa mana? Tak sah korban tu. Hak beli lembu tu tak ada berlapah. Kad jual beli tak ada. Dan sungguhnya wajib adhiyah itu ada kalanya dengan nazar. Korban yang ada dua. Satu korban wajib bila nazar. Nazar pula tengok. Kadang-kadang setengah orang kata kerana bahagian lembu itu satu bahagian menepati seekor kambing. Jadi bila menepati seekor kambing, setengah-setengahnya ada sebut. Setengah-setengah lah. Ada sebut kata sah. Sah mana? Jika seorang misalnya seorang dia bernazar, lillahi alayya kaza wa kaza, bagi Allah wajib atas aku seekor kambing kalau aku boleh nikah dengan Timah. Misalan lah, buat misalan. Contoh, kenal lah ke Timah tu, nak buat bini nombor 2. Tu nazar. Aku boleh nikah Timah janda ni. Wajib atas aku nak korban tahun ni seekor kambing. Pokok takdir boleh sungguh nikah. Wajib tak? Seekor kambing tu wajib lah. Jadi Gi mari tak ada kambing. Lembu ada. Seekor kambing menepati dengan satu bahagian lembu. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Setengah mazhab kata. Mazhab Maliki tak boleh. Kena cukup 7. Lepas tu dia korban nazar dia tu jadi wajib. Jadi wajib dia tak boleh tangguh dah. Tak boleh tangguh tahun depan. Ada sunat tak apa. Kalau kata tak jadi tahun ni. Hak nazar tak boleh. Tak boleh nak tangguh tahun depan. Kena buat tahun ni juga. Kena korban dalam masa dia tahun ni juga. Jadi hak sahihnya setengah-setengah kata jadi lepas nazar tu. Kerana apa? Menepati satu bahagian lembu tu dengan kambing. Dia lepas ni bila dia tidak kait, tak mensifatkan kambing. Dia sebab apa? Melayu kita ni sebut kambing. Sebut kata kambing bo pun kambing, jamnapari pun kambing, biri pun kambing, kambing bek pun kambing Melaka. Jadi kalau bahasa Arab lain. Bahasa Arab bila dia kalulah dalam Quran buat mari lapah syah. Misal kata baca-baca Quran, Allah Taala cerita tentang ternakan Al-An'am. Dalam surah Al-An'am sebut jumpa lapah syah. Bila sebut kata syah, dia masuk 3. Pertama kibah. Kibah ni hak afdal kali dalam mazhab Malik. Ada pun dalam mazhab Syafi'i unta. Mazhab Malik ni kibah ni. Kenapa? Nabi SAW buat apa? Buat korban dengan 2 kibas. Satu riwayat lagi, riwayat kibah tu dalam bak cacat lah, dalam bak cacat kan. Kalau kita tahu di hak ittifaq ulama ni hak cacat 4. 4 je. Hak cacat. Pertama sekali hak unta.
Kedua, hok mana hok tepang. Buta hok tepang, lepas tu hok tu hak yang ittifaq ulama, dia panggil aib. Pertama dah. Cacat dia lah aib dia tu, hok tepang, hok buta, hok sangat kurus. Hak sangat kurus. Yang sangat kurus. Tu hak ittifaq mengikut hadisnya. Lepas tu hak nyata sakit dia, sakit kena makan racun. Makan racun. Mana kalau kita sembelih pun, tak sembelih pun dia mati dengan sebab racun tu. Mana hak nyata sakit dia, tu asal pak. Yang masalah bunting tu khilaf. Dalam mazhab Syafi'i hak bunting tu khilaf. Jadi kalau andai kata kita terbeli juga, tahun ni nak buat rebang terbeli hak bunting. Tak tahu bunting pun ada dalam, tak nampak. Lainlah kalau dia tubik kepala, anak tubik kepala dah, nampak lain. Kalau kata terbeli, dua. Satu hak bunting. Satu yang lagi dia panggil apa? Khosi. Apa khosi? Bahasa Melayu ayat apa? Dia dekat yang kasih. Hak dikasih telur tu. Diikat telur buat mana? Kalau orang Tino diikat rahim lah. Kalau tu. Arab cakap khosi, Melayu cakap kasih. Tengok Melayu ni dia banyak guna kalimah Arab, ambil kenyang. Yang khosi tak masuk dalam air. Harus buat korban. Cuma yang bunting ni khilaf. Kalau kata beli lembu jantan, tak sedar. Apa lembu ni dikasih je. Ya tu harus sah. Sah. Kenapa? Dalam hadis Nabi berkorban dengan dua kibas yang dikasih tadi lah. Kibas besar tu yang dikasih. Jadi ulama berhujah dengan dalil ni maknanya harus. Jadi kalau lembu tu dikasih, tak masuk dalam cacat. Kalau cacat pak waktu ittifaq. Jadi ulama ijma' atas bahawasanya ada cacat tersebut di atas tu tidak memadai kurban. Ittifaq. Kalau cacat pak tadi. Pertama sekali apa tu? Hak buta, hak nyata sakit dia. Lepas tu hak mana hak tepak? Hak tepak jalan kecoh. Lepas tu hak lalu kuruh. Tu pak ni ittifaq ulama. Hak ni tak memadai. Adapun hak buting itu khilaf. Hak kasih, hak kena kasih telur, hak tu harus sah mana? Kalau kata hak buting tu khilaf. Misal kata kalau terbeli juga hak buting, tu nak buat juga korban, beli dah. Duit habis dah. 600 sekian seorang. Kalau di atas kaum muktamad, mazhab Syafi'i tak sah. Di atas kaum muktamad mazhab Syafi'i tak sah. Tak memada dia panggil. Bukan dia tak sah, dia tak memada. Tak memada tu dengan makna ibarat tu ada khilaf lah. Tak sah lah dengan makna. Atas kaum yang muktamad, sebagaimana Imam Nawawi sebut dalam majmu' dia, Khatib Syabani sebut dalam muhtah dia, mughni dia. Tak sah. Itu yang kaum yang muktamad mazhab Syafi'i. Tapi kalau kata terbeli ada juga hak buting, tak nampak sudah ada buting nak buat juga. Ya, kita boleh bertaklid dengan mazhab Ibn Rifa'ah. Sah. Sebab apa? Bagi dia tak ada ilat cacat tu. Bunting tu tidak cacat. Tidak mengurangkan daging. Cuma nak jaga. Nak jaga mana? Bila hak bunting ni masalah anak dalam kandungan tu. Anak dalam kandungan tu kalau mati dengan sebab kita sembelih mak dia, maka di situ halal makan anak tu. Kalau mati dengan sebab kita sembelih mak dia, anak tu mati, halal makan dia. Tapi kalau kata kita mati anak dalam kandungan tu, masa kita duduk pisah nak berebah dia, berdebak jatuh mak dia tu, perut terpak tanah, mati sebelum kita sembelih mak dia mati, maka tak halal dah makan. Anak tu tak halal makan, dia tak kira daging dia. Ataupun kita katok dia, katok perut mak dia mati, gelepar kuat sangat dah perut. Misal kata tak sah. Tak boleh dah nak makan. Dia tak kira daging dia kan. Tu nak jaga situ. Jadi misal kata misal kata begitulah. Duduk berikrar, nazar, nak buat kambing, tiba-tiba tak ada kambing, cari gian lembu ada. Adakah lempah nazar tu?
Baik. Nah, yang utamanya tak lepas nazar tu. Kenapa dia mensifatkan kambing? Ada bahasa Arab bila sebut kata syah masuk 3. Pertama kibas. Sebut kata kalau jumpa dalam Quran sebut syah, lapas syah masuk 3. Kibah, biri, kambing beng. Kambing beng 3. Tapi kalau mari lapas tu dengan lapas da'un. Lapas da'un. Lapas da'un tu baik satu. Apa dia tu? Kibah. Tak masuk kibah. Kibah tak masuk. Masuk apa? Kambing biri dengan kambing beng. Maknanya mana? Kalau kita pakai lapas harap agak, kalau kita sebut alayya da'un, wajib atas aku, sembelih da'un, tak apa. Kambing biri dengan kambing beng. Kibah. Kalau sebut syah tak apa, terus. Tapi kalau mari lapas satu lagi dengan ma'zin. Ma'zin. Syah masuk 3. Kibah, kambing beng, kambing biri. Kalau da'un tak masuk kibah. Hanya masuk apa? Da'un. Hanya masuk kambing biri dengan kambing beng. Bila sebut ma'zin tak masuk. Tu tak masuk. Kibah dengan kambing biri tak masuk. Hanya satu je, kambing beng. Ada pun Melayu kita sebut kambing-kambing belaka. Kambing, buat kambing mana? Biri pun kambing ke? Cuma nak tumpu pada afdal. Kalau kita tilik pada afdal, kambing bek dengan biri besar biri. Dalam mazhab Syafi'i dia tumpu afdal hak besar. Sebab tu hak aula, hak afdalnya unta. Sebab apa? Unta tu besar. Besar, banyak daging. Banyak daging, lepas tu bila banyak daging meluaskan kepada pemberian tu kepada fakir miskin. Bila banyak daging boleh ramallah pada fakir miskin. Tu mazhab Syafi'i kata unta dulu afdal. Mazhab Maliki kata hak sedap. Hak sedap. Afdalnya mendapat hak sedap. Kibah sedap daging. Sebab tu mazhab Maliki kata hak afdalnya kibah apa? Sebab dia kira sedap. Sebab tu orang marah benda sebut daging kambing. Sebut lembu bakar, pergi makan nasi. Pergi makan nasi kat mana? Daging bakar tak? Tak apa ni. Sebut kata kambing bakar, duduk kuliah subuh tu panas dah punggung. Dengar kambing bakar lain kan? Sedap. Mazhab Maliki dia kira sedap. Jadi apa daging yang paling sedap? Dari mazhab Syafi'i, kira apa? Kalau kira apa? Nak tumpu apa? Kambing biri, kambing beng ada apa? Kambing biri murah pun murah, daging pun banyak. Tapi bila nak tumpu pada lapah yang maklum pada orang Melayu, bila sebut kata kambing, aku nak rebah kambing. Maklum kan orang Melayu kambing beng kambing. Kambing beng. Jadi kalau maklum lapah orang Melayu sebut kata kambing, tak lepas, kena pergi cari kambing tunggu. Biri pun tak boleh. Sebab apa? Mensifatkan binatang tu. Tak apa, tak ada. Lepas tu bila bernazar pula, nazar tu dia panggil korban wajib. Korban wajib haram makan walaupun sikit. Tak boleh makan rasa. Kena sedekah belaka. Kalau ada hak nazar lah, buat korban dah. Korban wajib segian, misal kata aku nak korban segian. Segian tu tak boleh makan langsung. Wajib kena belaka ke fuqara. Tu beza antara korban nazar, korban wajib dengan korban sunat. Hak bagi hak mampu. Tu. Dah. Jadi afdal dia cari orang yang mahir tentang menyembelih, lagi pakih pada bab korban. Bab korban tu masuk jual beli dia. Kenapa dia sebut tadi lah? Tak sah korban pada waktu apa? Waktu tidak ada akad jual beli tu. Akad jual beli molek lah. Kalau kata nak wakil molek. Wakil tu biar reti. Afdal kita wakil pada orang yang reti. Tentang masalah jual beli. Dia masalah jual beli ni pun ada khilaf. Ada khilaf juga. Dia sebab masalah harga tu banyak. Kalau dia masalah kalau tilik pada zahir hadis yang apa? Yang mazhab Malik dia tak pakai akad jual beli.
dalam hadis sebut innamal bai' anta radin. So ni jual beli tu redha meredai. Redha meredai. Jadilah dalam mazhab Malik atas hadis ni dia kata ada tak perlu pada jual beli dah. Tak perlu pada akad dah. Sebab apa jual beli ni asah dia ikut hadis tu antara radin innamal bai' antara radin. Jual beli ni redha meredai. Aku redha lah ambil piti mu redha lah bagi barang. Halal lah halal. Apa dah. Tapi ulama bahas Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah bahas redha ni duk mana? Duk dalam, duk dalam. Bagai dalam tak nampak. Dia kena ada tanda dia. Kena ada tanda dia. Mana tanda redha? Akad jual beli tu. Kena ada tanda dia. Nampak? Sebab tu dalam mazhab Syafi'i masalah kalau nilai itu sedikit. Seperti zaman kita ni, kalau sekian sikit orang tak pandang dah, jatuh tengah jalan orang tak kutip. Tapi kalau 600 riyal sekian tu pakat rebuk lagi tengah jalan, gocok. Jadi banyak, bila banyak tak dapat tidak. Kalau kata 600 riyal sekian tu, 600 riyal nilai tu banyak. Pada orang awam banyak, maka tak dapat tidak. Jual beli dengan nilai besar ni perlu pada rukun syarak dia itu apa? Akad. Jual beli tu dengan berlapah paling kurang pun aku beli. Beli lah. Sekian pada dah. Beli lah sekian. Jual lah. Tak kisah mana-mana pun. Aku jual lah dulu pun tak apa. Aku beli dia pun tak apa. Asal ada lapah tu menunjuk kata redha meredha tu. Supaya apa? Supaya nak sah korban kita tu. Nak sah korban kita dah. Nak sah korban kita tu. Baik. Kemudian pula disebut lagi dalam masalah ni, dalam masalah tentang orang yang berupaya korban. Ini ada satu hadis yang Nabi sebut. Nabi sebut dalam kitab ni yang berbunyi begini, lebih kurang Nabi tegah orang-orang yang mampu. Kerana apa? Kerana masalah korban ni perbahasan ulama tu luas juga. Dalam mazhab Hanafi dia hukumkan dengan apa? Dengan wajib ain dipanggil. Wajib. Nampak? Nak keluar pada kilah ni. Hukum adiyah ni lah. Hukum adiyah ni. Para fuqaha ada khilaf. Pendapat tentang hukum kurban ni. Adakah wajib atau sunnah? Ada khilaf ulama. Jadi dalam mazhab Abu Hanifah, di mazhab Hanafi, dan para ulama ashab dia mazhab Hanafi, iaitu kurban tu wajib. Wajib kan? Wajib satu kali setiap setahun. Tiap tahun wajib sekali. Tiap tahun wajib sekali. Atas apa? Atas mereka yang bermukim, yang tidak musafir. Atas orang hak bermukim, hak tak musafir. Mana kalau orang musafir? Tak wajib lah setahun sekali. Tu pada mazhab Hanafi. Dah. Imam Tahawi ada sebut pendapat Abu Yusuf dan Muhammad, korban itu adalah sunat muakkadah. Tu Imam Tahawi sebut. Ini dipanggil apa ni? Ini dipanggil Tariq Abu Yusuf dengan Muhammad, korban tu sunat muakkad. Adalah dalil masing-masing tu. Kenapa? Mereka berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man wajada sa'at falam yudhhi ma'ana fala yaqrabanna musallana." Maksudnya apa maksudnya? Man wajada sa'atan falam yudhhi. Siapa-siapa yang mampu, siapa-siapa yang ada kemampuan. Ulama mentakrifkan, ulama Syafi'i mentakrifkan kemampuan lagu mana? Qadar kemampuan. Qadar kemampuan tu lagu mana? Yakni ditilik pada mampu bayar zakat terah. Kita nak bayar zakat terah tu tilik mana? Pada hari raya tu kita mampu tak? Ada makanan lebih, pakaian lebih, nafkah anak bini. Lebih pada tu baru bayar. Baru wajib bayar zakat terah pada hari tu. Hari raya tu. Iaitu mana? Bermula masuk malam Syawal maghrib tu masuk. Ada tak? Ada apa? Kelebihan kita.
Ada nafkah bini we dah, pakaian anak we belaka dah, makan untuk esok raya dia dah. Lebih pada tu. Ada berapa lebih? Lebih tu apa wajib. Mana kau tak lebih? Tak wajib tak kata kau. Itu maksud kata mampu tu. Tengok pada masa korban ni tengok. We dah nafkah bini, we dah pakaian, we dah makanan untuk raya tu ada belaka. Lebih ada tu. Ada tak lebih? Ada lebih. Kira-kira mampu. Ada. Kalau tak lebih, tak mampu. Itu maksud kata mereka yang mampu tu. Bukan kata leni. Bukan kata leni ada tak? No, pada masa dia ni. Ada. Leni tak kira lagi, tak sampai masa dia. Tu. Ada kemampuan dan keluasan untuk berkorban. Siapa-siapa yang dapat kemampuan, dapat keluasan untuk berkorban, falam yudhi, akan tetapi ia tidak berkorban, tak buat korban. Jadi Nabi kata mana? Fala yaqrabanna musallana. Tak usah mari mayalah. Tak usah marilah sejik kami ni, tak usah mari mayalah. Soalah gitu. Raya semaya raya ni tak usah mari lah. Mana ada ancaman. Hadis ni ada makna ancaman. Ada ancaman dalam hadis ni. Nabi sebut ada, sehingga Nabi larang tak usah mari main raya lah dengan serta kami. Nabi kata gitu. Jadi atas hadis ni ulama berdalil. Imam Hanafi ambil ni dalil menunjuk kata wajib. Hak mampu ada setahun sekali. Abu Yusuf dan juga Muhammad sebagaimana diceritakan oleh Imam Tahawi mengatakan sunat muakkad. Apa sunat muakkad ni? Sunat yang nak hampir kepada wajib. Sunat yang ditekan tu dipanggil takkid mana? Yang ditekan sangat-sangat. Kalau bagi orang mampu tak buat. Sebab tu sayang sangat. Kalau sayang sangat kalau kita pergi buat korban semata-mata nak penuh dalam peti kita. Sayang sangat. Rugi sangat, sayang sangat. Kenapa? Tak mencapai takwa kita. Ni bagi orang mampu. Bagi orang tak mampu pula, nak tutup dah. Nak sampai Shopee dah. Kalau bagi orang tak mampu pula, ni dalam kitab Matayim sebut ini. Dalam kitab Matayim sebut kata kalau orang tak mampu, bolehlah. Hak afdal unta kemudian dia. Kalau kata orang tak mampu, bolehlah. Mana sebut? Tak jumpa cari pula. Salah pagi. Kalau bagi orang tak mampu sungguh pada hari itu. Dengan mana apa? Selepas pada bagi nafkah anak bini, tinggal 30 riyal je piti. Masalah kata 30 riyal boleh buat benda zaman lah ni. Boleh buh minyak kereta 17 riyal. Minyak murah lah ni 17 riyal. Kereta kecil ada lebih 13 riyal lagi. Maka harus atas dia harus atas dia berkorban walaupun dengan seekor ayam jantan, dan hendaklah bertaklid dia kepada mazhab Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kenapa? Kerana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahawasanya korban ni semata-mata menumpah darah. Tu definisi korban di sisi Ibnu Abbas radhiyallahu, iaitu menumpah darah semata-mata. Nampak? Jadi dalam kitab ni sebut bagi orang tak mampu sungguh, tapi nak buat korban untuk capai takwa. Hari tu ada 30 riyal. Buah 17 riyal, tinggal 13 riyal. Boleh beli ayam jantan seekor, beli ayam jantan. Jangan beli ayam kedah. Ayam kedah macam siap orang tak apa. Nak ayam hidup lah. Pasal sunat dia sembelih diri, dia bagi diri kan. Cari ayam jantan seekor, 13 riyal harga. Siapa macam korban? Kosak taklid di atas mazhab Ibnu Abbas radhiyallahu. Kenapa? Ibnu Abbas mendefinisikan, mentakrifkan korban itu semata-mata menumpah darah, tak kira binatang apa pun. Sebab korban tu di sisi Ibnu Abbas iaitu menumpah darah semata-mata. Maka atas orang tak mampu ni harus, bukan sunat. Bukan sunat, harus. Dengan apa? Dengan mana apa harus? Faham tak harus kenapa? Mana buat pun tak boleh pahala, kalau buat pun
Tak boleh pahala tu baru. Tu kena faham balik. Ada pun hak nu masalah lembu hak nu mutamak, hak nu sunat muakkad kalau mampu. Nak ayat hak aruf. Bagi orang tak mampu. Tapi syarat apa? Bertaklid di atas mazhab Ibnu Abbas radhiyallahu. Buat dah. Peluang ada nak buat amal. Nak buat atas rasa takwa dah. Nak buat Kalau kata hari tu tak ada sungguh. Hak mampu boleh ayat sekor. Cari ayatan, tapi nak ayatan. Begitu juga dengan hakikah. Ini sebut dalam kitab Matlab Badrin sebut. Tu. Yang mustahak sekali lah. Yang mustahak sekali masalah jual beli tu. Hak tu kena jaga situ. Kerana sebut dah tadi. Tak sah dah, tak mada kalau kata tak ada lafaz. Pakai pergi surah duit, pakai senyap, pakai gitu je. Pakai wakil semelih je. Wakil jual beli, akad jual beli tak berlaku, maka tak sah. Nak jaga tu lah. Kebanyakan begitu. Dan banyak wujud unsur wara. Wujud unsur wara. Wujud unsur wara pun banyak. Dia kalau kita nak jual beli, kita tak boleh ambil dulu duit orang. Tak boleh. Kita ambil duit orang, kita pergi beli dengan duit orang, akad jual beli pula tak boleh. Tak boleh gitu. Maknanya kalau kita nak niaga sungguh, cara niaga kena buat duit modal kita dulu. Kena tanggung risiko, rugi dan untung. Kalau nak buat gitu boleh, tapi atas jalan wakil. Nak ambil duit orang boleh. Atas jalan wakil. Wakil beli. Wakil beli. Pergi beli. Aku wakil lah kamu, tolong beli ni lembu ni aku. Yang kena buat ke bang. Dia pergi akad masalahnya dia beli dengan duit tu wakil. Tak boleh dah dia nak jual balik nak akad harga tak boleh. Sebab setengah tempat buat gitu. Hamba pergi kuantan buat gitu. Ada tempat-tempat tu buat gitu dia kuantan. Ada satu tempat ambil dah duit-duit. Misal kata 600, ambil 300. Pergi beli dengan duit orang tu. Kupu-kupu pergi beli dengan duit orang dah suruh. Kemudian balik lembu tu makat harga satu lagi. Pergi beli dengan duit orang dah, lepas tu jual balik makat satu harga lagi. Sedangkan hak orang bagi duit kita bukan duit kita. Tak boleh lagu tu. Dipanggil ada unsur ghara tu jadi riba. Tak sah. Kita wakil boleh. Kalau kita wakil boleh. Kalau kita ambil duit orang, kita pergi beli, dapat lembu tu kita nak jual balik dia dengan satu harga lain pula, tu tak boleh. Dia panggil dah. Sebab apa? Beli tu dengan orang, bukan hak milik kita. Tak sah tasarruf. Pindah milik tak sah. Adapun kalau dengan duit kita tak apa. Beli dulu seekor 5,000. 5,000 kau nak jual kamu ke orang yang nak buat rebang. Segian berapa? Kira. Kamu nak seekor berapa? Aku nak jual 2,000, tak apa. Sebab kita dah akad jual beli hak milik kita, sah. Adapun kalau orang suruh duit, duit itulah kita pakai pergi beli lembu, dah dapat lembu, kita nak jual balik ke orang tu dengan satu harga, tak boleh. Wakil tak apa. Nak jaga daripada sana lagi. Sebab tu dalam kitab disebut apa? Yang paling afdal sekali, kita nak jadi wakil, ataupun kita nak beri wakil kepada yang menyembelih korban itu, ialah yang Islam lagi yang faqih pada bab korban, bab faqih bab korban. Sama je. Kalau kita tilik bab imam pun gitu juga. Imam sungguh kata dalam qiraat dia tentu dengan qiraat, tapi hak afdal kita nak wakil jadi imam ni ditilik pada faqih dia. Dia tahu tentang rukun syarat, sah batal. Tahu bukan tahu bawa diri dia pandai jaga makmum dia. Kalau dia duduk kata tahiyat awal, terlupa tahiyat awal tu, cacang nak naik lalu makmum duduk subhanallah. Tiba-tiba dia turun balik, tak nyanyi. Batal habis sembahyang. Benda sunat je, sunat abad. Tapi dia tak pakai. Makmum dia tegur subhanallah. Dia tak pakai, dia turun. Cak turun. Pergi duduk balik tahiyat awal. Walhal makmum ni wajib kena itibaknya. Lepas tu sujud sahwi. Sebab bukan rukun. Tapi tak pakai, itu rukun habis, batal habis. Artinya daripada pakai. Begitu juga dalam masalah mewalikan, wali nasab dia panggil. Dia antara abang dengan adik, tak kira lah. Ni adik, ni abang, tengah ni oktina nak nikah. Pok tak ada lah nak wali nasab. Itu tak kira. Kalau adat kita nak abang kan, bang sulung tu. Abang sulung jadi wali. Apa tak ngaji?
Bak nikah sikit apa dah. Main murah jauh sekali. Adik wali. Afdal wik adik. Aduh, afdal wik adik tu jadi wali. Dia fakir. Afdal dia jadi wali. Walau tilik pada nasab dia tu abang, tapi pada syarat jadi wali, dia tak kira abang kan, dia nak lelaki tak kira lah, adik ke abang. Lepas tu afdal mana? Hak fakir, tetap hukum akal. Lepas tu tilik abang adik, oh adik fakir apa? Adik ngaji awi adik afdal. Tapi abang marah merah muka abang jatuh standard kan? Tak mau ubi, atau abang tak mau ubi apa? Lekeh jadi. Abang tak mau kalah. Tak mau kalah ngaji adik abang. Ni sama naik dengan adik. Abang tu kena aling pada adik lagi gitu cerita dia. Dia nak gapo-gapo dalam bab ilmu ni nak lebih. Tak dapat tidak. Dalam masalah apa pun nak buat. Bab dunia ke, bab akhirat ke, kena ada ilmu belaka. Wallah Taala sekat tu dulu. InsyaAllah apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang kurang tu daripada kelemahan kejahilan saya. Aku qauli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin.